Baiklah, kita tumpukan perhatian sekarang ini kepada perlawanan yang akan berlangsung sebentar lagi. Inilah pemain Melaka dan begitulah, dengarlah sendiri sokongan para penonton yang berada di Stadium Perak di Ipoh ini, memberi sokongan kepada pasukan mereka yang turun dengan jersey serba kuning. Dan pengadil pada malam ini ialah Saudara Mat Lazim Awang Hamad dari Terengganu, dibantu oleh penolong pengadil pertama Azimi Abdullah dari Selangor, dan penolong pengadil kedua ialah Azman Sulong dari Terengganu. Perlawanan yang amat penting, dan insyaAllah dari masa ke semasa kami akan memberikan apa yang berlaku di Stadium Likas, pertemuan di antara Sabah dan juga Kedah. Dua pemain barisan depan bagi pasukan Melaka, iaitu Fauzi Kasim dan juga Amir Zafik, sudah pun memulakan perlawanan. Satu tugas yang tentunya berat bagi pasukan Melaka, kerana mereka sedar bahawa pasukan Perak akan mencuba bukan saja untuk mencatatkan kemenangan, tetapi kalau boleh mereka tentulah ingin mencatatkan jaringan gol yang besar di Stadium Perak di Ipoh ini. Tetapi kawalan awal sekarang ini dilakukan oleh Melaka. Zafik, dua pemain mengapitnya. Fazal Zainal sememangnya lah merupakan seorang pemain barisan belakang yang dianggap kental. Terlepas Nanta tadi cuba mencari Indra Putra Mahyudin. Mudah kawalan yang dilakukan oleh Fazal Zainal bersama-sama dengan penjaga golnya Hamsani. Terlepas Seto. Rizal, Chan Wing Hong, cross yang terkandas daripada Chan Wing Hong sebentar tadi, dikawal oleh pemain Melaka. Mudah kawalan yang dilakukan oleh pemain Melaka untuk tidak membenarkan pemain Perak mengancam. Pemain yang kita saksikan tadi adalah Ahmad Tarmini Saiban. Perak belum lagi menemui rentak permainan mereka yang sebenar. Dan peluang sekarang ini, Frank Saito cuba mengatur gerak bagi pasukan Perak, melakukan cross. Satu cross, Indra Putra mudah bagi Indra Putra. Permainan baru saja berlangsung 2 minit dan Indra Putra Mahyudin sudah pun menjaringkan gol yang pertama bagi pasukan Perak melalui satu gerakan yang amat mudah dan satu cross yang lihatlah bagaimana gerakan yang dilakukan oleh Frank Saito, dan kemudian melakukan cross, dan Indra Putra Mahyudin mudah menjaringkan gol yang pertama. Minit yang kedua. Inilah yang saya katakan tadi. Perak bukan saja mau menang, tetapi mereka mau berpesta gol sebenarnya di Stadium Perak di Ipoh ini. Sudah pun terbukti apabila minit kedua, Indra Putra Mahyudin sudah pun menjaringkan gol yang pertama bagi pasukan Perak dalam minit yang kedua. Agak menarik bagi pasukan Perak kerana mereka sudah pun ketiadaan Khalid Jamlus yang tercedera. Sementara itu mereka juga meletakkan V. Saravanan yang telah pun menjaringkan 8 gol setakat ini sebagai pemain simpanan. Saya kira mungkin Saravanan akan diturunkan kemudian, kalaupun tidak dalam separuh masa yang kedua. Tolakan yang sia-sia dilakukan oleh Azmi Lazali sebentar tadi, pemain yang pernah beraksi dengan pasukan Johor. Dikawal di sana ialah Yusri Cetlah, tetapi permainan yang agak keras tadi, dan sekaligus pengadil memberikan sepakan percuma sekarang ini bagi pasukan Perak, kekasaran yang dilakukan terhadap Yusri. Chan Wing Hong
Menunggu saja di sini. Harizul kembali semula kepada Wing Hong, walaupun cuba dipintas di sana oleh Fauzi Kasim, tetapi dicuri semula oleh Wing Hong. Anta sama-sama dengan kaptennya iaitu Syarul Azhar. Yusri sekarang ini menggerakkan semula serangan. Peluang Frank Seto, perembatan terus tetapi agak serong di sebelah kanan. Itulah satu gerakan yang menarik, percubaan yang dilakukan oleh Frank Seto sebentar tadi, tetapi serong di sebelah kanan pintu gol. Jaga gol Melaka, Azizun Abdul Qadir menghadapi tugas yang amat berat sekarang ini. Frank Seto mempunyai peluang, tetapi nasib baik dipintas oleh Azwan Aziz untuk menyelamatkan keadaan buat seketika. Rasakan lagi rempatan daripada Frank Seto, cuba melakukan sepakan kiri, tetapi kedudukannya yang tidak begitu stabil menyukarkan sedikit percubaan yang dilakukan oleh Frank J. Seto ini. Pemain import yang dibawa oleh pasukan Perak apabila Khalid Jamlus disahkan tidak akan dapat bermain disebabkan oleh kecederaan yang dialami. Permainan masih berlegar di kawasan tengah padang. Kesukaran bagi Melaka untuk menembusi midfield ataupun mengawal bahagian tengah. Seto cuba menggerakkan serangan bersama-sama dengan Harizul. Tadi dibantu oleh Wong ataupun Chan Wing Hong. Di sana ialah Harizul, Syahrul, Anta. Dia berlega-lega dalam kawasan sendiri. Nizam Muhammad Idrus sebentar tadi antara jauh yang cuba mencari Indra Putra. Syarul Azhar, satu sentuhan kepada Indra Putra, suatu kedudukan yang agak mencemaskan. Teragak-ragak sedikit pemain back Melaka, hampir-hampir lagi memberi peluang kepada Indra Putra Mahyudin sekali lagi. Frank Seto, Wing Hong, tolakan Harizul, Seto, tetapi hantaran tinggi ke depan pintu gol. Indra Putra tidak dikawal, tetapi kawalan yang tidak sempurna daripada Indra Putra Mahyudin. Agak kelam kabut saya kira barisan pertahanan pasukan Melaka yang belum lagi dapat settle down, terutamanya apabila di minit yang kedua tadi tiba-tiba saja Indra Putra Mahyudin telah pun berjaya menjaringkan gol awal. Melaka sekarang ini cuba menggerakkan serangan. Tarmini, sana ialah Rashid Mahmud, Rosli, chip ke depan pintu gol, tetapi tidak ada sesiapa. Mudah bagi penjaga gol Perak Hamsani mengawal keadaan. Dia belum lagi sebenarnya diduga oleh pemain-pemain Melaka. Frank Seto, taran ke dalam yang dilakukan sebentar tadi oleh Tarmini. Cari Indra Putra sekali lagi, tetapi tandukan kemas Azmil Azali. Akhirnya sepakan liar yang dilakukan oleh Tarmini Saiban. Nanta yang baru saja menyertai pasukan kebangsaan dan tentunya telah banyak menimba pengalaman. Dia di antara pemain-pemain muda yang dikatakan sedang meningkat naik sekarang ini, mempunyai masa depan yang cerah jika dapat mengekalkan corak permainan yang konsisten. Dan gerakan sekarang ini cuba diatur oleh Melaka.
Rashid Mahmud, tetapi hantaran yang tidak kemas. Nanta juga terlepas. Azwat juga tidak dapat melakukan apa-apa. Satu kedudukan yang agak longgar. Mungkin mereka masih lagi merasa nervous dengan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Perak sekarang ini. Cuba mengatur serangan Yusri, Syahrul, tetapi Ahmad Syahrul terpaksa menolak semula ke belakang kepada Wing Hong. Nanta dibantu oleh Harizul, dan Harizul dijatuhkan. Sepakan percuma sekarang ini. Satu lagi dead ball situation yang mungkin boleh memberi kelebihan kepada pasukan Perak. Mereka perlu merancang set piece yang lebih baik melalui sepakan percuma ini. Bersiap sedia penjaga gol Melaka, Azizun Abdul Kadir. Painting sudah pun dibina dan Frank Seto akan melakukan sepakan percuma ini. Apakah akan membuat percubaan terus atau akan melambungkan bola itu tinggi ke depan pintu gol? Tentulah mengharapkan Indra Putra Mahyudin dan yang lain-lain, termasuklah Nanta Kumar yang sudah pun naik ke atas sekarang ini. Percubaan terus, tetapi liar percubaan yang dilakukan oleh Frank Seto. Permainan sudah pun berlangsung lebih kurang 10 minit dalam separuh masa yang pertama ini. Kedudukan Perak sekarang ini mendahului Melaka dengan 1-0. Gol yang dijaringkan oleh Indra Putra Mahyudin dalam minit yang kedua. Terkejar Muhammad Azwat Muhammad Arif. Gerakan yang cuba diatur melalui Tuan Rosli sekarang ini bagi pasukan Melaka. Sekali lagi hantaran yang tidak kemas yang dilakukan oleh Tuan Rosli, Tuan Syahri, pemain yang berasal dari Kelantan. Yusri, Nanta Kumar, Chan Wing Hong. Kembali semula kepada Chan Wing Hong daripada Frank Seto sebentar tadi. Ahmad Syahrul, dan peluang yang terbuka, satu hantaran cross, tetapi walaupun dalam keadaannya agak kelam kabut, agak berat pergerakan Azmil Azali, tetapi berjaya juga dia menyelamatkan keadaan. Salah seorang pemain yang boleh dianggap veteran dalam skuad Melaka, bekas pemain Johor. Dan dapat kita lihat bagaimana Azmil Azali tadi mungkin agak berat sedikit kerana tubuhnya yang agak besar. Belum ada gerakan yang berkesan yang diatur oleh pasukan Melaka setakat ini. Mereka kehilangan bola terutamanya di bahagian tengah yang sememangnya dikuasai oleh pemain-pemain Perak yang didukung oleh Ahmad Syahrul Azhar. Begitu juga dengan Yusri Caklah, termasuklah Indra Putra Mahyudin yang juga merupakan seorang pemain attacking midfielder, tetapi dia juga boleh menjaringkan gol dalam situasi yang tertentu seperti apa yang kita lihat sebentar tadi. Dia juga merupakan penyelamat bagi pasukan Perak ketika menjaringkan gol tunggal bertemu dengan pasukan Selang sebelum pertemuan ini. Sekali lagi terlepas, tetapi Melaka masih cuba. Azwan, Fauzi Kasim, agak kelam kabut sedikit. Nasib baik Roshaniza Muhammad Idrus menyelamatkan satu keadaan. Menunggu di sana tadi Al-Emir Zafik untuk mencuri apa saja kesempatan yang mungkin terbuka. Sepakan penjuru sekarang ini dari sebelah kanan pintu gol akan dilakukan oleh Rashid Mahmud. Tandukan yang cuba dilakukan oleh Sufian Syamsubari, penjaring gol utama pasukan Melaka, belum lagi menepati sasaran yang dicari.
inilah Muhammad Sufian Syamsubbari. Setakat ini telah pun menjaringkan 8 gol. Indra Putra sama-sama dengan Syamsul dan juga Yusri berada di sana. True ball yang cuba mencari Frank Seto. Mudah bagi pemain-pemain Melaka mengawal keadaan. Kekasaran yang dilakukan oleh Roshan Nizam memberikan sepakan percuma sekarang ini kepada pasukan Melaka. Azwan Muhammad Arif, begitu juga dengan Fauzi Kasim dan juga pemain nombor 12 iaitu Sufian Syamsubbari menunggu, tetapi mudah saja dipatahkan oleh pemain-pemain Perak. Yusri, Indra Putra sudah pun kuis keluar tadi oleh pemain Melaka, iaitu Tuan Rosli, Tuan Syuari memberikan lontaran ke dalam sekarang ini pada pasukan Perak. Lontarannya cukup jauh. Rizul mengawal. Frank Seto mencari ruang, satu chip yang menarik. Peluang terbuka. Yusri, cantik. Begitulah, Yusri Ceklah yang tidak dikawal akhirnya menjaringkan gol yang kedua dalam minit yang ke-15. Satu gerakan yang amat mudah sebenarnya, dan sekali lagi kelonggaran di barisan pertahanan tentulah menggembirakan Tony Neto sekarang ini, jurulatih pasukan Perak. Akhirnya Yusri Ceklah, kita lihat ulang tayang bagaimana satu chip yang cukup mudah, dan Yusri Ceklah walaupun mempunyai angle yang agak sukar tetapi masih dapat melakukan jaringan. Sainal membiarkan saja bola itu keluar untuk sepakan gol. Suatu tugas yang agak mudah bagi pemain-pemain back pasukan Perak setakat ini. Tidak ada tekanan, dan inilah jurulatih Tuan Haji Muhammad Zaki Syekh Ahmad, dulu merupakan bekas jurulatih Negeri Sembilan yang pernah membawa Negeri Sembilan ke puncak kegemilangan Piala Malaysia. Yusri sudah bergerak di bahagian tengah pula sekarang ini. Frank Seto, satu kedudukan, dan Ahmad Syarul, satu percubaan dari luar kotak penalti. Satu lorongan yang menarik daripada Frank Seto, tetapi rempatan Ahmad Syarul Azhar, kapten pasukan Perak ini, melimpasi pintu gol. Tidak tahu apa yang berlaku di Kota Kinabalu sekarang ini. Permainan di antara pasukan Kedah bertemu dengan pasukan Sabah, satu keputusan yang sangat-sangat ditunggu, terutamanya oleh penyokong-penyokong Perak sendiri. Sudah pun offside. Sementara itu, satu lagi perlawanan yang juga boleh dianggap penting, ialah perlawanan yang melibatkan pasukan Sarawak bertemu dengan pasukan Terengganu di Stadium Sultan Ismail Nasruddin Shah di Kuala Terengganu, kerana perlawanan ini sebenarnya akan memberikan kesan kepada kedudukan Pulau Pinang di tangga ke-6 Liga Premier 1, kerana mereka tentulah ingin melayakkan diri secara otomatik ke Super League tahun hadapan ataupun ke Liga Super tahun hadapan. Tetapi sekarang ini mereka terpaksa menunggu apakah Sarawak akan dapat menewaskan pasukan Terengganu. Sekiranya ini berlaku, maka kedudukan Pulau Pinang akan terjatuh
daripada kedudukan di tangga ke-6, dan ini juga berarti bahawa Pulau Pinang terpaksalah bermain dalam permainan play-off untuk melayakkan diri ke Liga Super nanti. Syarul, tolakan yang terkuat sedikit daripada Harizul. Putaran sekarang ini kepada pasukan Melaka yang akan dilakukan oleh Ahmad Tarmimi Saiban. Frank Seto menggerakkan semula serangan di sebelah kanan ialah Yusri, tetapi agak lambat dia melepaskan bola itu. Mudah dikawal oleh pemain Melaka untuk menyelamatkan keadaan buat seketika. Tetapi Perak akan datang lagi untuk mengatur serangan. Anta. Inilah kedudukan semasa sekarang ini, di mana Sabah nampaknya ketinggalan dengan 0-1 melalui sepakan penalti yang disempurnakan oleh Akmal Rizal. Sementara itu Perlis sekarang ini mendahului 1-0 di Kelantan ataupun di Perlis. Jadi satu kedudukan yang agak menarik sekarang ini, terutamanya bagi pasukan Kedah yang sekarang ini sedang mendahului dengan 1-0 di Stadium Likas di Kota Kinabalu. Berita yang mungkin tidak digemari oleh penyokong-penyokong Perak khususnya. Apapun sepakan percuma sekarang ini, Tuan Rosli. Tidak ada pemain Melaka yang dapat membaca sepakan yang dilakukan oleh Tuan Rosli Tan Syahari. Mudah bagi Hamsani. Dikawal dengan ketat oleh Azmil. Sebentar tadi pergerakan Frank Seto. Di sana ialah Tuan Rosli. Yusri mempunyai peluang sekarang ini. Indra Putra. Yusri. Chip ke depan pintu gol. Frank Seto. Tetapi dua kali follow up yang dilakukan Indra Putra juga tidak menjadi. Kecemerlangan penjaga gol Melaka iaitu Azizun Abdul Kadir menyelamatkan keadaan untuk seketika. Tetapi akhirnya tangkapan kemas daripada Azizun Abdul Kadir. Kita ingin lihat ulang tayang serangan yang cukup menarik, chip ke depan pintu gol. Tandukan yang dilakukan oleh Frank Seto terkena palang, dan follow up yang dilakukan oleh Indra Putra diselamatkan oleh Azizun Abdul Kadir. Dan sepakan yang liar pula dilakukan oleh Azwat Muhammad Arif. Walaupun kawalannya agak longgar tadi daripada barisan pertahanan Perak. Percubaan jauh yang dilakukan oleh pemain Melaka iaitu Rashid Mahmud. Chan Wing Hong. Gerakan yang cuba diatur oleh Yusri. Satu through ball yang menarik kepada Harizul sekarang ini. Harizul menunggu di sana ialah Indra Putra. Percubaan terus. Hampir-hampir lagi tertewas Azizun. Tetapi Tianggul yang menjadi penyelamat. Agak relax sebenarnya percubaan itu tadi. Tidak disangka oleh Azizun Abdul Kadir, tetapi nasib baik terkena Tianggul. Dia mungkin mencangkakan bahawa Harizul akan melakukan percubaan through ataupun antaran cross, tetapi Harizul tadi melakukan percubaan ke arah pintu gol. Hampir-hampir lagi tertewas Azizun Abdul Kadir. Bahkan percuma sekarang ini pada pasukan Melaka. Inilah pemain yang kita lihat ulang tayang melakukan percubaan. Beliau seolah-olah mau melakukan cross, tetapi sebenarnya terkena Azhar Abdul Aziz, dan deflection hampir-hampir lagi membawa padah kepada penjaga gol ataupun pintu gol Melaka sendiri. Penjaga gol kedua bagi pasukan Melaka kerana Zainal Rabin
penjaga gol utama, tidak dapat bermain menghadapi kecederaan. Permainan sudah pun berlangsung lebih kurang 24 minit dalam separuh masa yang pertama ini. Perak masih lagi mendahului Melaka dengan 2 gol kosong. 2-3 peluang keemasan diperoleh oleh Perak untuk menambahkan jaringan, tetapi halang dan juga tiang gol yang menjadi penyelamat. Indra Putra Mahyudin sekarang ini mengatur serangan. Ahmad Syahrul, cross yang baik, peluang daripada sepakan yang dilakukan oleh Harizov, tetapi connection pula tidak menjadi daripada Frank Seto. Faizal Zainal mudah mengawal keadaan. Percubaan demi percubaan, asakan demi asakan, dan yang terakhir melalui Harizul. Kita lihat sekali lagi bagaimana percubaan yang dilakukan oleh Harizul. Satu gerakan yang menarik. Nanta, Chan Wing Hong bersama-sama dengan Nanta begitu yakin mengawal barisan tengah, tidak menghadapi tekanan. Frank Seto sekali lagi dicari, hantaran tinggi yang dilakukan oleh Rushan Nizam. Dan Takuma, Ahmad Syahrul, mudah bagi Azhar Aziz, cuba mencari Emir Zafik yang jarang-jarang mendapat hantaran-hantaran yang tepat untuk membolehkan beliau mencuba ke arah pintu gol. Cuba bergerak sendiri sekarang ini Emir. Mana diteruskan kata pengadil. Syahrul membuat hantaran jauh mencari Frank Seto. Indra Putra sudah pun memberi syarat, tetapi telah pun dapat dibaca dengan kemas oleh Azizun Abdul Qadir untuk menyelamatkan keadaan bagi pasukan Melaka. Peluang sekarang ini Muhammad Azwad, satu cross ataupun hantaran lintang yang baik, tetapi percubaan yang agak lemah tadi dilakukan oleh Muhammad Fauzi Kasim. Mudah bagi Hamsani Ahmad menyelamatkan keadaan. Saya kira barisan pertahanan Perak juga perlu berhati-hati, tidak boleh terlalu overconfident, kerana itu boleh membawa padah kepada mereka. Bahkan gol sekarang ini bagi pasukan Melaka. Ini ialah Ahmad Tarmimi Saban. Dan inilah pemain yang diharap-harapkan, iaitu Emir Zafik dari Slovenia. Dia menjaringkan satu gol ketika pasukan Melaka menewaskan pasukan Sabah 2-0. Satu kedudukan yang mungkin dianggap sedikit mengejutkan. Tekanan tinggi yang dilakukan oleh Sufyan. Emir dapat melepaskan diri, cuba bergerak, tetapi peluang sekarang ini hantaran cross. Sekali lagi cuba menanduk, tapi sudah pun kawal di sana dengan baik oleh pemain Perak untuk menyelamatkan keadaan. Barulah nampak ada sedikit perancangan yang teliti dilakukan oleh pemain Melaka dalam usaha mereka untuk mengatur serangan. Satu tackle yang kelihatan sedikit keras daripada Yusri, tetapi dibiarkan saja kerana mungkin tidak ada apa-apa foul yang dilakukan. Pertukaran akan dilakukan. Tuan Rosli, Tuan Syahri akan dibawa keluar dan pemain nombor 13 iaitu Fazri Zulkifli akan dibawa masuk. Inilah pemain yang berasal dari Kelantan, Tuan Rosli, yang mungkin tidak begitu fit. Jadi pemain gantian terpaksa dibawa masuk iaitu Ahmad Fazri Zulkifli. Akan percuma. Masakan yang cuba dilakukan oleh Fauzi Kasim, tetapi dua pemain mengawalnya. Akhirnya mudah bagi Kok Heng.
Sama-sama dengan Roshanizam Muhammad Idrus mengawal pergerakan pemain ini. Jadi agak sukar bagi dia untuk menembusi barisan pertahanan pasukan Perak. Chan Kok Hing, Faizal Zainal adalah merupakan pemain-pemain yang cukup berpengalaman di barisan pertahanan. Jelas sekarang ini bahawa Indra Putra Mahyudin diletakkan sebagai pemain barisan depan bersama-sama dengan Frank Seto. Dia juga boleh bermain dengan baik di bahagian midfield. Dia juga boleh membuat hantaran-hantaran yang tepat kepada rakan. Satu lagi true ball yang tidak menjadi daripada Sufian. Mudah bagi Hamsani. Yusri, tandukan yang cuba mencari Indra Putra. Sanalah Fauzi Kasim, tetapi sekali lagi dia tidak dapat mengawal keadaan. Dia juga menjaringkan satu gol ketika Melaka menewaskan Sabah. Sepakan penjuru sekarang ini bagi pasukan Melaka. Mungkin ini merupakan sepakan penjuru yang kedua, kalau tidak silap kiraan saya. Tepat tangkapan yang dilakukan oleh Hamsani. Indra Putra cuba mencari Frank Seto sebentar tadi, tetapi masih dikawal oleh Indra Putra Mahyudin. Syahrul Azhar, Yusri Ceklah. Satu lagi deflection. Dan sepakan penjuru sekarang ini bagi pasukan Perak. Kita tumpukan perhatian sekarang ini kepada sepakan penjuru. Apakah akan dapat menghasilkan gol yang ketiga bagi pasukan Perak. Indra Putra, tandukan yang agak sukar. Okey, kita juga ingin mengetahui apakah kedudukan Perlis dan juga Terengganu, kalau tidak silap saya. Jadi Perlis Kelantan, maafkan saya. Jadi mungkin Zainal Abbas di Perlis dapat memberikan kita kedudukan mutakhir setakat ini. Zainal. Halo Zainal. Sementara itu Perak cuba mengatur serangan sekarang ini. Kok Heng, tetapi sepakan yang dilakukan oleh Wing Hong sebenarnya tadi tidak menepati sasaran. Kita masih mencuba untuk menemu bual Zainal Abbas yang berada di Perlis untuk mengetahui kedudukan sekarang di stadium utama di Kanga. Kita mungkin akan cuba semula nanti kerana kita belum lagi dapat menghubungi Zainal Abbas di Kanga. Apapun kita tumpukan perhatian kepada perlawanan yang sudah pun masuk ke minit yang ke-33 di stadium Perak ini. Indra Putra mempunyai peluang sekarang ini. Syahrul sudah pun naik untuk membantu serangan. Indra Putra, Syahrul, begitu mudah. Ahmad Syahrul Azhar. Minit ke-33 menjaringkan gol yang ketiga. Baru saya menyebut tentang pergerakan Ahmad Syahrul. Dia pandai meletakkan diri pada tempat yang sesuai. Dan kita lihat ulang tayang bagaimana hantaran tepat yang dilakukan oleh Indra Putra Mahyudin. Dan itu dia Ahmad Syahrul Azhar dengan kaki kiri membuat tolakan dan menewaskan Azizun Abdul Kadir untuk gol yang ketiga.
Inilah kapten bagi pasukan Perak, pemain yang boleh dianggap veteran. Mungkin juga tahun ini merupakan tahun terakhir bagi Ahmad Syarul beraksi dalam kancah Liga Malaysia. Tarmimi Saiban, chip tinggi ke depan pintu gol. Tidak dikawal sebenarnya Muhammad Azwan Muhammad Arif sebentar tadi, tetapi peluang itu gagal disempurnakan oleh Azwan Muhammad Arif. Okey, saya diberitahu oleh penerbit bahawa Zainal Abbas di Kanga sudah pun bersiap sedia. Jadi kita berbual dengan Zainal sekarang ini. Halo Zainal. Sukawi. Macam mana keputusan di Kanga sekarang? Kedudukan di Kanga sekarang, perlawanan masuk minit ke-35 dan Perlis mendalui pasukan Kelantan dengan kedudukan 1-0. Gol Perlis dijaringkan seawal minit ke-8 oleh Tengku Hazman, satu long shot. Sebenarnya di sini Sukawi, dari awal lagi para peminat telah pun berpusu-pusu masuk ke stadium utama ini, dan saya dapat lihat di sekeliling saya dipenuhi oleh ribuan ratusan penonton peminat setia pasukan Perlis. Dan pada peringkat awal perlawanan hujan turun dengan agak lebat, tetapi nampaknya para peminat tidak berganjak walau seinci pun, dan segala usaha mereka itu nampaknya berbaloi kerana Perlis mendahului seawal minit ke-8. Saya kata sepakan yang agak kencang dari jarak jauh oleh Tengku Hazman dalam keadaan perlawanan yang dilanda hujan, kawalan bola licin, yang agak sukar kerana permainan berlangsung dalam cuaca hujan. Jadi agak licin keadaan di atas padang. Dan saya dapat lihat dari segi kontrol bola, kedua-dua pasukan agak sukar dalam keadaan licin ini. Okey, terima kasih Zainal. Kita akan berbual lagi nanti untuk mengetahui kedudukan mutakhir. Terima kasih Zainal. Kita tumpukan perhatian sekarang ini. Satu lagi pertukaran dilakukan. Pemain nombor 18 iaitu Azwan Aziz dikeluarkan, dan seorang pemain yang ada banyak pengalaman sebenarnya, Nafuzi Zain, dibawa masuk. Tetapi apa yang berlaku di atas padang sekarang ini, permainan masih lagi dikawal oleh Perak. Nanta Kumar terlalu jauh bagi Frank Seto. Tiga 35 minit sudah pun berlalu. Apa agaknya sedang berlaku di Kota Kinabalu? Apakah masih lagi kekal dengan kedudukan 1-0? Itu juga akan kita ketahui nanti. Tetapi yang jelas di Perlis, seperti kata Zainal tadi, Perlis sekarang ini mengungguli dengan 1-0. Harus ingat bahawa kalau dua-dua pasukan iaitu Perak dan juga Kedah tewas, maka Perlis juga mempunyai peluang untuk muncul sebagai juara Liga Premier 1. Tetapi apa yang berlaku di Stadium Perak ini sudah pastilah mendukacitakan penyokong-penyokong Perlis. Indra Putra punya peluang sekarang ini. Satu percubaan terus daripada Indra Putra. Placing shot kaki kiri yang cukup menarik daripada Indra Putra Mahyudin. Begitu tenang saja beliau melakukan percubaan. Kita lihat beliau melihat di mana kedudukan penjaga gol, kemudian cuba melakukan placing shot, tetapi terkeluar di sebelah kanan pintu gol. Pengalaman banyak mengajar pemain ini untuk menunjukkan keunggulan di atas padang. Mungkin pendedahan yang diperolehi ketika bermain dalam kejuaraan Piala Asia FA Premier League baru-baru ini memberi banyak pengajaran dan juga pengalaman kepada pemain seperti Indra Putra Mahyudin. Kedudukan Nanta Kumar bersama dengan Harizul sebentar tadi. Wing Hong dapat dicuri dengan baik sekarang ini. Pemain gantian yang ataupun pemain nombor 14, maafkan saya. Peluang sekarang ini kepada pasukan Melaka melalui Emir Zafik, tetapi ketangkasan Hamsani Ahmad menyelamatkan keadaan. Sepakan percuma, mungkin asakan ataupun kekasaran dilakukan terhadap Hamsani. Sekali lagi Emir Zafik
Sama-sama dengan Azwat. Ditolak keluar tadi oleh Wing Hong untuk memberikan lontaran ke dalam. Permainan yang hampir masuk ke minit yang ke-40 separuh masa yang pertama. Satu kedudukan yang cukup selesa bagi pasukan Perak, mendahului dengan 3 gol kosong. Kali ini Mahfuzi Zain walaupun kelihatan dikasari, tetapi permainan diteruskan. Indra Putra akhirnya di-tackle dari belakang, dan sepakan percuma sekarang ini pantas dilakukan oleh Perak. Frank Seto cuba mengawal. Ahmad Syahrul mencuba terus. Mungkin dia melihat kedudukan Azizun Abdul Kadir yang sedikit ke depan, dan peluang itu cuba dicuri oleh Ahmad Syahrul untuk melakukan percubaan dari luar kotak penalti. Satu idea yang menarik sebenarnya daripada Ahmad Syahrul Azhar, cuma pelaksanaannya sahaja yang tidak menepati sasaran. Agak tenang penonton-penonton yang berada di Stadium Perak di Ipoh ini, walaupun pasukan mereka sedang mendahului dengan 3 gol kosong. Masih lagi bergerak di kawasan tengah Ahmad Tarmini Saiban. Hantaran yang tidak tepat daripada Azmil. Mudah bagi Harizul. Kokheng, Indra Putra masih lagi mengawal. Yusri, Frank Seto, tetapi dikawal di sana oleh Azmil Azali. Gantian Mahfuzi Zain cuba menggerakkan serangan sekarang ini bagi pasukan Melaka, tetapi tolakannya pula tidak kemas. Mudah dikawal oleh pemain Perak, dan tolakan Yusri sekarang ini pada Frank Seto yang sudah pun bertukar posisi. Masih lagi mengawal, agak fancy corak permainannya. 3 pemain Perak berada dalam kawasan penalti, tetapi tidak seorang pun dapat melakukan tandukan. Nanta, sana ialah Chan Kokheng. Syahrul Azhar, tidak offside. Sudah pun offside sebenarnya. Rosan Nizam, tapi Yusri Cek lah, maafkan saya. Satu kedudukan, kita lihat ulang tayang, memang jelas beliau bergerak lebih pantas, dan akhirnya Yusri terperangkap dengan perangkap offside. Kedudukan daripada Mahfuzi Tarmini. Tunggu sekarang ialah Muhammad Sufyan Samsuri. Lebih banyak bergerak di bahagian tengah, tidak mempunyai support daripada pemain-pemain tengah untuk barisan depan mengatur serangan. Tarmini Saiban, Emir Zafik, Ahmad Fazri, Rashid Mahmud paksa menolak ke belakang kepada Azwat Mat Arif. Masih berlega di bahagian tengah, barulah membuat hantaran terus ke depan pintu gol. Cuba menggerakkan serangan. Agak sukar bagi pemain ini untuk mencari ruang dan peluang untuk melakukan hantaran. Frank Seto, pemain Perak juga mungkin mau menyimpan tenaga untuk bermain dalam separuh masa yang kedua, kerana mereka juga nampaknya tidak lagi cuba mengatur serangan yang
lebih berkesan. Percubaan yang dilakukan oleh Emir Zafik tetapi terkandas. Frank Seto, Ahmad Syarul, biarkan saja oleh Faizal Zainal kepada penjaga golnya Hamsani. Permainan tinggal lebih kurang 1 minit saja lagi untuk tamat dalam separuh masa yang pertama ini. Nantah nunggu ialah Chan Win Hong, Frank Seto, Win Hong, Nantah. Yusri juga berada di sana. Kembali semula kepada Nantah Kumar. Satu sentuhan yang menarik sebentar tadi oleh Ahmad Syarul. Dan pantas Azizun Abdul Qadir keluar dari pintu golnya untuk menyelamatkan keadaan. Satu lagi kedudukannya agak cemas yang cuba dilakukan oleh Indra Putra Mahyudin. Sana tadi ialah Rushan Nizam Muhammad Idrus, Danta, Faizal Zainal bersama-sama dengan Rushan Nizam dan juga Chan Kok Heng. Nampaknya tidaklah diasak. Indra Putra, satu chip yang menarik cuba dikawal oleh Yusri, tetapi 3 pemain berada di hadapannya. Walaupun mengharapkan simpati pengadil, tetapi mungkin tidak ada apa-apa kekasaran yang dilakukan oleh pemain-pemain Melaka terhadap Yusri. Sementara itu pemain Perak iaitu K. Nantakuma dipersalahkan. Sepakan percuma yang pantas dilakukan oleh Melaka. Mereka hanya menunggu masa untuk menamatkan permainan dalam separuh masa yang pertama. Percubaan yang baik juga sebenarnya dilakukan oleh Ahmad Tarmini Saiban, tetapi tidak ada rakan-rakan yang dapat membaca sepakan yang dilakukannya. Dibiarkan saja oleh pemain Perak untuk Hamsani. Dan peluang sekarang ini, tapi Indra Putra pula sekali lagi terlambat, dapat diselamatkan oleh penjaga gol Melaka, Azizun Abdul Qadir, yang sudah pun tewas 3 kali setakat ini dalam separuh masa yang pertama. Ahmad Syarul Azhar, taran yang tidak begitu kemas yang cuba diarahkan sebentar tadi kepada Chan Win Hong, seorang pemain back yang berpengalaman, Faizal Zainal. Dan itu dia tamat permainan dalam separuh masa yang pertama. Pertemuan di antara pasukan Perak bertemu dengan pasukan Melaka. Kedudukan yang amat selesa bagi pasukan Perak setakat ini, mendahului dengan 3 gol kosong. Gol pertama Indra Putra Mahyudin, kemudian gol kedua dijaringkan oleh Yusri Cailah, dan kemudian kapten mereka sendiri iaitu Ahmad Syarul Azhar menjaringkan gol yang ketiga untuk menjadikan kedudukan dalam separuh masa yang pertama ini